Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Al-Fadil, Tuan-Tuan Majlis, Perangkat Pengurusi Surau, tuan-tuan, seluruh ahli kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam yang telah dijanjikan oleh Allah pada kita pada malam dan saat ini. Pada malam ini saya ingin mengajak diri saya untuk merenungi suatu ayat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu dalam surah Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu berada bersama dengan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyeru ataupun memanggil kita dengan panggilan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan panggilan sayang dan kasih pencipta kepada kita. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada panggilan yang paling mesra yang Allah panggil kita, melainkan Allah panggil kita semua dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada satu cara yang Tuhan nak tunjuk bahawasanya Dia begitu mengasihi dan mencintai, begitu mesra Dia dengan kita, melainkan Allah panggil kita semua dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, panggil kita sebab Tuhan nak perintah sesuatu pada kita. Macamlah kita panggil anak kita, tentu kita nak suruh apa-apa, no? Ataupun kita nak larang apa-apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, panggil kita sebab Dia nak suruh sesuatu. Apa yang Tuhan nak perintah kita, yang Tuhan panggil kita pada malam ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Tuhan suruh
ataupun Tuhan perintahkan kita bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh dan perintahkan kita bertakwa. Jadi bila mana Allah perintah kita bertakwa, kita nak kena tahu apa dia makna takwa. Takwa ni semua kita selalu dengar. Setiap hari Jumaat Tok Khatib akan berpesan dengan ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Di sana para khatib sering juga menterjemahkan ataupun menghuraikan takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Tok Khatib perintahkan bertakwalah kamu kepada Allah, dia akan sambung, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kamu menjunjung tinggi titah perintah Allah dan kamu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takwa maknanya kita menjunjung tinggi titah perintah Allah. Menjunjung tinggi ni bahasa lah. Makna menjunjung tinggi ni maknanya kita meletak begitu tinggi titah perintah Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun makna yang lain, segala yang Tuhan suruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala yang Tuhan perintah, semua besar belakang. Semua yang Tuhan suruh, semua yang Tuhan perintah, besar semuanya. Besar tu macam mana? Besar di hati kita. Hati kita rasa besar sungguh yang Tuhan suruh. Maknanya bila besar di hati yang Tuhan suruh ni, kita tak sanggup buat halai-balai. Kita tak sanggup buat lebih-lebih kurang lah. Kita tak sanggup buat lepas, kita tak akan sanggup buat lepas-lepas tangan lah. Itu makna sebab benda tu besar. Orang yang bila disuruh buat satu kerja, contohnya bos dia, toke dia suruh dia buat kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila toke, bos suruh buat kerja, dia buat halai-balai, dia kena marah. Tentu dia kena marah, dia kena cekak, dia kena tengki. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perintah-perintah dia. Kalau kita buat lebih-lebih kurang, tentu kita, kalau toke itu, bos tu tak puas hati dengan kerja kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa lagi. Mungkin kita kena baling fail ya, mungkin kita kena jerkah ya, no? Tapi titah perintah Tuhan ni kita kena ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuatu amal soleh yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi Tuhan tolak ataupun reject, Tuhan tak terima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi amal soleh itu lebih dekat dengan neraka daripada syurga. Tubuh dia. Mungkin kita dulu kata kalau kita buat jahat, kita buat maksiat, masuk neraka. Kita tahu tak kalau amal soleh yang kita buat, kalau Tuhan tolak, tempat kita ialah neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena prihatin dan begitu, dan kita kena memberi satu perhatian yang sebegitu berat terhadap yang Tuhan suruh, terhadap yang Tuhan perintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, bab sembahyang. Bab sembahyang. Tadi satu orang tanya saya satu soalan. Satu orang main rumah tanya satu soalan. Ustaz nak tanya, ayah saya stroke. Ayah saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, stroke. Dia duduk terlentang macam tu lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana Ustaz? Nak salin dia ni, abang saya balik petang baru salin pampers dia. Jadi macam mana sembahyang dia? Dia nak kena sembahyang dah Ustaz. Dia nak sembahyang, nak kena sembahyang lah Ustaz. Satu soalan. Bagus. Bila saya kata kena sembahyang, sembahyang macam mana Ustaz? Sembahyang macam mana Ustaz? Cerita dia, saya ni
Saya takut anak-anak ni mereka tak mengambil berat terhadap sembahyang ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya takut juga si ayah ni dia tak ada ilmu berkenaan kena sembahyang, sekalipun sakit. Saya takut pula sembahyang ni selagi mana akal kita ada, kita sihat, kita kena sembahyang, wajib kita kena sembahyang. Saya tanya hamba Allah yang main rumah saya tadi, ayah ingat tak? Oh, dia kata ingat Ustaz, ingat. Ingat tubuh dia, mana akal itu ada. Bila akal ada, sembahyang tak boleh tinggal. Tu macam mana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang saya duduk tepi rumah ayah, petang baru dia balik, baru dia salin pampers. Tu macam mana Ustaz? Saya kata ayah tu dia kena sembahyang menghormati waktu. Dia kena sembahyang menghormati waktu. Dia tak boleh berlalu waktu tu bagi habis dia lalu waktu tu tanpa dia sembahyang, tak boleh. Hukum dia berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kena sembahyang menghormati waktu. Pasal kita tu tak bersih, kita tu bernajis, tak boleh nak buat, tak boleh nak ambil wuduk, tak boleh menghadap kiblat, tak boleh nak menyucikan diri. Sembahyang menghormati waktu. Macam mana sembahyang dia? Macam biasa saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu zuhur menghormati waktu kerana Allah Ta'ala. Jadi buatlah segala isyarat daripada akad takbir, baca Fatihah sampai rukuk, i'tidal, sujud, semua buat cara isyarat. Buat cara isyarat. Kalau tak boleh nak buat cara isyarat, kita bayangkan saja sembahyang tu dan kita bacalah seperti mana yang biasa kita baca. Fatihah baca baca ketika kita qiyam, ketika rukuk baca subhana rabbil azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, sagi sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Menghormati waktu. Isu dia, kalaulah ayah tu tak sembahyang secara sempurna, dia kena menghormati waktu, sembahyang pada ketika waktu lohar, sagi asar kena buat lagi waktu asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang balik sehari lepas asar contohnya. Jadi subhanallah, mungkin ayah tu akan sembahyang maghrib, pasal semaghrib sempurna abang dah salin pampers. Sembahyang zuhur kena qada, sembahyang asar kena qada. Kalau kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita ni kita katalah sembahyang ni nak qada, berat ke tak berat? Pada sembahyang ni kalau kena qada berat. Kita sembahyang lah, bagi salam dah, tiba-tiba kawan picuit. Dia kata, apa cuit aku ni? Dia kata, tik cicak di kaki kita. Allah. Kita kata Allah pun pasal berat. Allah. Pasal nak kena sembahyang lain tu berat. No, kita dah sembahyang dah zuhur, dah sembahyang dah asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Petang tu sambil-sambil makan cucuk pisang, duk buh cucuk pisang di mulut, tengok-tengok lah, cat. Buat kerja pagi tadi, nak kena qada tu, zuhur asar. Allah. Pasal apa kita bunyi Allah panjang sangat? Sebab berat. Tuan-tuan, tapi saya kata pada anak dia, insya-Allah aku tak berat sebab ayah tu sembahyang tidur je. No? Kita ni sebab nak kena berdiri, nak kena rukuk, qiyam, apa semua berat kot. Tuan-tuan, agak-agak kalau orang tak biasa sembahyang, dia nak qada lah, saya tanya. Kalau tak biasa buat, dia nak buat lah. Tu buah dia. Jadi bila mana bertakwa ni, tuan-tuan, kita tak sanggup tinggal kita perintah Tuhan tu. Saya teringat satu masa pak mentua saya almarhum, ketika dia ada dulu macam penyakit dia, jantung kecil manis apa semua ni. Satu petang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas masuk waktu asar, langsung dia diserang jantung. Dia sakit.
Waktu tu anak-anak kata, jom ayah kita pergi hospital. Tuan-tuan, dia tak kalau nak pergi hospital, dia kata, aku nak semayang dulu. Kita kalau sakit ni, lupa semayang nak kot, nak pergi hospital lah. Tapi dia kata, aku nak semayang dulu. Ni dia panggil orang bertakwa. Bila kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala sampai masa diperintahkan, kita tak sanggup tinggal. Ada orang perempuan, kadang-kadang tuan-tuan, ada orang perempuan masuk hospital nak bersalin. Bila nak masuk hospital bersalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darah dah keluar dulu, tak bersalin lagi, dia tak bayar lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni yang tak boleh semayang kalau mai haid ataupun nifas, tu saja. No? Kalau darah sebelum bersalin tu kena sembahyang lagi. Orang yang mengandung menurut mazhab kita, jadi bila mengandung ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak lagi kedatangan haid, maka sembahyangnya sempurna macam orang lelaki. Allahumma salli ala sayyidina. Sementara nifas pula, nifas ni dia keluar, dia main berat. Nifas ni dia main lepas daripada perempuan tu melahirkan, akibal wiladah, bila mana lepas anak tu keluar, jadi ketika tu Rasulullah SAW keluarlah darah nifas. Tuan-tuan, jadi ambil peringatan. Ada seorang dia beringat, dah keluar darah tak kena sembahyang. Tuan-tuan, sebenarnya wajib tetap kena sembahyang. Maknanya orang bertakwa, dia prihatin titah perintah Tuhan. Allahumma salli alaihi wasallam. Duit ringgit. Contohnya bendahari masjid, bendahari surau. Surau tengah duk buat, orang tengah duk bagi sumbangan. Contohnya Allah SWT, dia main masjid, dia bawa duit buah dalam poket. Waktu nak balik, orang hulak duit. Bila orang hulak duit, dia pun terima duit orang tu, dia buah poket kiri, duit dia poket kanan. Lepas tu orang bagi lagi, ni Pak Long, duit lagi. Akhirnya entah macam mana dia ni tercampur hak orang bagi dengan hak dia. Penuh poket ni Saudara Sayyidina Muhammad, atas pun ada, bawah pun ada, kanan kiri ada. Jadi waktu tu Saudara Sayyidina Muhammad, dia kata, hak mana hak aku, hak mana hak masjid, hak mana hak surau. Tuan-tuan, orang bertakwa dia tak berani ambil semua tu, pasal dia takut terambil hak orang. Sebab tu ada satu ulama namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia kerja, dia berniaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi dia main kedai, dia atuk, dia berniaga kain, dia atuk kedai dia atuk orang tolong berniaga, dia pergi mengajar. Petang dia balik main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan ambil lah, maknanya modal untung apa semua, lepas tu bayar upah kat kawan yang tolong berniaga. Hari-hari macam tu. Satu hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada selai kain, kain tu koyak. Waktu tu dia pesan, kain ni koyak, selagi kalau orang nak mai beli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong abang dekat orang nak beli tu, kain ni koyak. Lepas tu kalau dia nak beli juga, harga dia tak boleh sama macam kain-kain lain, hak ni kena kurang daripada kain-kain hak lain. Baik Tuan Syekh. Bila petang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ahmad main ke kedai dia nak ambil duit hari tu,
duit mega hari tu, dia tanya sebelum tu, kain tadi ada orang beli? Ada Tuan Syekh. Kain koyak tadi ada orang beli? Ada Tuan Syekh. Lepas tu hang jual macam mana? Allah Tuan Syekh, saya jual macam apa? Kain lain lah Tuan Syekh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit dia ada bercampur, no? Duit dia ada bercampur. Duit yang sebenar hak halal dengan syubhah dah bercampur. Akhirnya dia kata Musa Sayyidina Muhammad, tindakan dia buat dua tindakan. Yang pertama, tindakan pertama, aku tak bagi kerja dengan aku lah, hampir cari kerja lagi. Sebab orang macam hang ni bahaya aku. Jaga-jaga, no? Orang kerjaan kita ni kalau macam tu dia punya ketidakprihatinan dia terhadap perkara hukum ni, memberi sesuatu yang berbahaya pada kita. Hampir tak boleh, aku tak mau dah hang kerja dengan aku. Yang kedua, tindakan Imam Ahmad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari itu untung dan rugi semua disedekahkan. Kita fikir, Allah, hari itu modal dan untung semua disedekahkan. Kalau kita ni, kita kata sayang Allah, soalnya hak modal pun terbang, hak untung pun terbang pada kita. Tapi orang yang bertakwa, soalnya Sayyidina Muhammad, dia tak apa rugi pada dia. Dia jangan disebabkan yang dia buat menjadi sebab dia dimurkai oleh Tuhan. Jadi hak ni dia panggil takwa. Hak ni terhadap perkara yang Tuhan suruh. Begitu juga terhadap perkara yang Tuhan larang, perkara yang Tuhan tegah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Tuhan tak bagi orang perempuan membuka aurat dia. Orang perempuan wajib menutup aurat. Orang bertakwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak sanggup keluar rumah, dia tak pakai tudung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak sanggup, dia kerja, dia sanggup buang tudung. Saya tengok banyak kali, ada satu kali tu, waktu tu Pasifik baru buka. Waktu tu Pasifik Rostak tu baru buka. Bila mana kita pergi nak beli barang, ketika nak bayar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tengok cashier hanap yang hak kita bagi duit ke dia tu, saya tengok dia name tag dia tak pakai tudung. Bukan, dia name tag pakai tudung, dia tak pakai tudung. Saya pun tanya, pasal apa tak sama? Nak gambar dengan tunjuk ni lah, tak sama. Dia kata, pakcik, budak lepas tak bagi pakai, tempat kerja tak bagi pakai tudung. Saya kata, kesian. No, saya harap tak timbul lah. Saya ingat settle lah hari ni lah di Pasifik, tak timbul isu macam tu lah. Dan juga kalau timbul isu macam ni, saya ingat hal ni kena buat aduan. Kita tak bebas menjalankan agama dalam negara kita. Ini negara kita ni negara yang Islam agama resmi negara. Negara ni memberi kebebasan kepada semua orang mempraktikan agama dia sendiri. Hindu bebas beramal dengan agama dia, Muhammad Sayyidina Muhammad, Buddha bebas beramal dengan agama dia, kita Islam bebas mengamalkan agama kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni kalau dia bertakwa, dia tak lepas nak pergi kerja, Muhammad Sayyidina Muhammad, nak kena buang tudung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, agak-agak bolehkah jawab depan Tuhan? Baik mana Tuhan, kami ni kerja, bos tak lagi pakai tudung. Boleh jawab macam tu lah. Kalau boleh jawab, jawab lah. Tuhan akan jawab macam ni, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukankah bumi Allah tu luas, fatuhajiru fiha, hampa boleh pi tempat tu, pi cari rezeki di tempat lain. Tuhan akan tanya macam tu. Tuhan akan jawab macam tu terhadap orang yang jawab kata, Tuhan nak buat macam mana Tuhan? Tak ada macam mana. Terhadap bila perintah soalan Sayyidina Muhammad,
tak boleh kita nak bangkang. Terhadap larangan tak boleh kita nak lawan Tuhan, tak boleh. Orang bertakwa ni ialah orang yang menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meletakkan tinggi segala yang dilarang oleh Allah, menjauhkan segala yang dilarang oleh Tuhan. Jadi di sini Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tuhan suruh kita bertakwa.